Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Shadaqallahul azim. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada cara lain tuan-tuan dan puan, hidup ini kita kena bersyukur kepada Allah. Kita kena berterima kasih kepada manusia dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada manusia yang namanya ibu, yang melahirkan kita, membesarkan kita, menjaga kita, mendidik kita. Berterima kasih ayah kepada ayah yang telah berhempas pulas membanting tulang keringatnya, membanjiri tubuhnya untuk membesarkan kita, menyekolahkan kita, membuatkan kita jadi manusia yang berjaya. Pelajaran yang menjadi asas kepada kejayaan itu di antaranya. Kita mengucapkan terima kasih kepada abang, kakak dan adik yang tak berhenti-henti memberikan sokongan kepada kita untuk berjaya. Kita terima kasih kepada anggota masyarakat, pimpinan-pimpinan dan sebagainya yang menghulurkan bantuan setakat yang mereka mampu untuk membolehkan kita terus meningkat daripada satu step kepada step, dan satu langkah kepada satu langkah, satu anak tangga kepada satu anak tangga. Dan tuan-tuan dan puan, itu kita berterima kasih kepada manusia, tetapi kita beri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dapat berjumpa dengan tuan-tuan, alhamdulillah. Tuan-tuan sihat. Saya pun lebih kuranglah orang tua-tua macam saya ni sihatlah. Boleh datang ke studio ini tuan-tuan. Pukul 5 tadi dah bergerak dah datang ke studio untuk bersedia di sini, alhamdulillah. Hari ini hari yang 127, hari yang ke-127. Kita bermula bersiaran daripada 13 hari bulan Mac. Hari ini tuan-tuan sudah 127 hari kita bersiaran setiap pagi seperti ini. Dan malam nanti pukul 9.15 setiap malam, 127 malam. Dan in between tuan-tuan dan puan ada yang siang. Hari Jumaat pukul 11 pagi, namanya Minda Datuk Dr. Hasan Ali. Dan insya-Allah hari ini hari Ahad, hari Sabtu hari Ahad pukul 12.30. 12.30 tuan-tuan pergi kepada page saya Datuk Dr. Hasan bin Muhammad Ali, tuan-tuan akan dapat hidangan-hidangan baru, tuan-tuan idea-idea baru, persembahan-persembahan baru mengenai apa juga aspek kehidupan yang bersendikan kepada Islam. Pendek saja tuan-tuan, video yang terbaru dalam 2 minggu, begitulah, seminggu 2 minggu video, umur video itu. Dan kita bercerita tuan-tuan mengenai beberapa aspek dalam kehidupan, beberapa bidang kehidupan yang asasnya adalah Islam. Biasanya videonya ringkas, 10 minit ke 15 minit, 10 minit ke 15 minit begitu. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah itu boleh nanti ditengok dalam Instagram kita, dalam YouTube kita dan sebagainya. Memang kita khususkan untuk tayangan di Instagram, terutama untuk memikat anak-anak muda yang meminati Instagram lebih daripada Facebook, YouTube dan sebagainya. Para penonton yang dirahmati sekalian, kita bercerita hari ini siri yang ketiga. Apa dia? Amalan yang ditolak. Amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, amalan yang diterima oleh Allah dan amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang diterima, alhamdulillah. Pagi-pagi ni apa amalan yang diterima dan apa amalan yang ditolak pagi di tuan-tuan? Amalan yang diterima pagi ni, alhamdulillah, pukul 4.30 tadi jam berbunyi. Pukul 5 kita bangun dengan malas-malas sikit pun kita bangun. Pergi ke bilik air, cuci mulut, cuci gigi dan cuci muka, ambil wudu. Dan kita menghadap kiblat pagi ini. Sholli sunnat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah. Allahu akbar. Itu amalan yang terpuji. Cantik amalan pagi ini tuan-tuan. Tutup, kalau boleh sembahyang tadi tuan-tuan, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, usolli sunnat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Saya sembahyang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah. Kalau boleh.
Dan disambung pula, usalli sunnatal hajati raka'ataini ada lillahi ta'ala. Saya sembahyang sunat hajat 2 rakaat kerana Allah. Dan ditutup dengan sembahyang witir 3 rakaat lah katakan, atau 1 rakaat. Katakanlah 3 rakaat. Usalli sunnatal witri 3 rakaatin ada lillahi ta'ala. Saya sembahyang sunat witir 3 rakaat kerana Allah. Lepas tu doa sikit. Itu amalan yang baik pagi ni tuan-tuan. Teruskan. Yang belum bermula. Yang belum bermulalah pagi ni tuan-tuan. Jadikan pagi minggu hari ni tuan-tuan. InsyaAllah hari ni, minggu hari ni, 19 hari bulan hari ni, 19 hari bulan Julai hari ni tuan-tuan. Hari Ahad pagi. Kita tak bekerja, anak tak bersekolah, ada di rumah semuanya. Mari kita jadikan itu sebagai induk kepada amalan pagi kita. Apa dia? Tahajud. Apa dia? Qiyamul Lail. Nabi dalam hijrahnya daripada kota Mekah kepada Madinah, sampai di pinggir Madinah, masih berada di atas haiwan tunggangannya, masih berada di atas unta, memandang orang Ansar, memandang orang Muhajirin yang bersatu menyambut ketibaan Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya. Nabi menyebutkan, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hendaklah kamu semua menunaikan solat malam, solat tahajud, sedang manusia lain sedang tidur nyenyak, nescaya kamu akan masuk syurga dengan penuh kesejahteraan. Itu nasihat Nabi. Mula-mula Nabi sampai ke kota Madinah, belum masuk lagi di kota Madinah, masih di pinggiran, bertemu tuan-tuan, kaki yang suci, kaki baginda yang suci, tidak mencecah lagi tanah Madinah yang suci, masih di atas kenderaan haiwannya, menyebutkan wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tak penting ke tuan-tuan, if that is the first thing Nabi uttered when he reached Madinah, berdepan dengan orang Muhajirin, berkawan dengan orang Ansar, sembahyang malamlah kamu, dalam keadaan manusia lain sedang tidur nyenyak, nescaya kamu akan masuk syurga dengan penuh kesejahteraan. Jadi itu yang baik. Apa pagi ni yang tak baik? Sampai sekarang ni pukul 7.10 jam saya ni tak bangun lagi. Masya Allah tuan-tuan, tak bangun lagi, masih tidur lagi, kepala di atas bantal lagi, kita diulik oleh tilam-tilam yang empuk lagi, dengan selimut lagi, Masya Allah tuan-tuan, dengan bilik aircon lagi, dengan kipas lagi, dengan tak ada nyamuk bilik kita lagi, saudara, dengan bauan-bauan yang disemburkan oleh isteri kita malam tadi lagi. Masya Allah, tak bangun tuan-tuan, tak bangun. Macam mana pagi ni seorang insan yang namanya Muslim tak bangun pagi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Saudara, saya nak panjangkan sikit kita punya introduction ni. Tak apalah tuan-tuan dan puan ni. Kalau kita pergi ke masjid, sembahyang berjamaah, Isyak bersembahyang berjamaah, pahalanya kita sudah sembahyang, dikira sudah sembahyang setengah daripada malam. Setengah daripada malam, pahalanya dikira bahawa kita telah bersembahyang setengah daripada malam. Kalau kita pergi ke sembahyang subuh berjamaah di masjid, di surau, di mana-mana pun tempat kediaman tuan-tuan, pahalanya dikira saudara sudah sembahyang sepanjang-panjang malam. Sepanjang-panjang malam kita kira bersalat, kita dikira menyembah Allah, kita dikira rukuk dan sujud menyembah Allah. Saudara, kita tak sambut peruntukan ini, kita tak sambut tawaran ini, kita tidur lagi. Hari ini hari Ahad, tak bekerja tuan-tuan. Apalah salahnya sekali-sekali kita bangun tidur awal? Apalah salahnya kita bertahajud sebentar, angkat tangan mohon kepada Allah? Apalah susahnya kita hendak tuan-tuan menitiskan sebutir 2 air mata, bertaubat, usolli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala, saya juga sembahyang sunat taubat 2 rakaat, doa. Ya Allah, ya Allah. Saudara, kita kena bertaubat, banyak dosa banyak. Apa amalan yang tidak diterima? Tajuk pagi ini tuan-tuan, ini siri yang ketiga, amalan yang ditolak. Apa dia? Kalau kita tidak sembahyang subuh pagi ini dan meninggalkan subuh di pagi-pagi yang sebelumnya,
Dan kemungkinan besar meninggalkan subuh di pagi-pagi yang besok, lusa dan tulatnya. Di mana kita? Dalam konteks dosa besar, di mana kita? Meninggalkan sembahyang, dosa besar. Meninggalkan solat, dosa besar. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Janji setia Allah kepada makhluk yang diciptanya, namanya insan seperti saya, tuan-tuan, berdasarkan kepada salat. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir, terang-teranglah dia. Saya tidak bercadang pagi-pagi ni nak kafir-mengkafir, tidak langsung, tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan tanyalah ustaz-ustaz yang datang, ulama-ulama yang singgah di surau, di masjid, yang dijemput khas. Tanyakan kepada mereka hadis-hadis yang sedemikian. Saudara-saudara, amalan yang tidak diterima oleh Allah, amalan yang tidak. Macam mana Allah nak bagi kita? Macam mana Allah nak bagi kita hari ni, hari Minggu, nak bagi pahala kepada kita, nak bagi yang terbaik kepada kita, nak bagi rezeki yang halal kepada kita? Tuan-tuan, Allah nak buka pintu hati kita. Macam mana Allah nak buka pintu hati kita? Kita tutup hati kita. Macam mana kita tutup hati kita? Kita sengaja, tuan-tuan, menutup pintu hati kita. Pintu rumah kita tutup, tuan-tuan, pintu kedai kita tutup, pintu gedung kita tutup, pintu kilang kita tutup. Tapi kenapa mesti kita tutup pintu hati kita pagi ini? Kita buka pintu rumah, kita buka pintu pondok, kita buka pintu kereta, kita buka pintu utama, kita buka, tuan-tuan, pintu kedai kita buka, pintu restoran kita buka. Semua kita buka pagi ini, tuan-tuan dan puan. Kita buka berbagai-bagai pintu, kita buka pagi ini. Tapi kenapa kita tak buka pintu hati kita pagi ini? Very, very simple question. Why are we not opening the door of our heart? Kenapa? Kenapa kita tak buka pintu hati kita? Hari ini kita tak buka, semalam kita tak buka, minggu lepas kita tak buka, bulan lepas kita tak buka. Tuan-tuan, malam tadi saya rasa antara perbincangan yang terbaik dan mempunyai hits yang antara yang tertinggi malam tadi. 4 orang malam tadi. Tuan-tuan, yang pertama Dr. Hasan Ali. Nama macam saya, exactly nama saya, Dr. Hasan Ali. Saya ada sikit Datuk Dr. Hasan Ali, dia Dr. Hasan Ali malam tadi. Yang kedua Haji Aziz Mat, Haji Aziz Mat. Yang ketiga Al-Fadhil Ustaz Amir Nur Hizam. Dan saya yang keempat malam tadi. Apa kita bincang, tuan-tuan? Kita bincang amalan insan hujung usia. Amalan insan hujung usia. Allah, cantiknya. Sepatutnya perbincangan habis, kita mula 9 suku, patutnya habis 10 suku. Kita habis 10.45 malam tadi. Terlanjur, terbatas, terkeluar daripada batasan waktunya. Setengah jam, tuan-tuan, setengah jam. Tak sedar kita. Bila Dr. Hasan Ali bercerita, tuan-tuan, tentang pengalamannya, orang korporat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala segala kemudahan berniaga, dan Allah memberikan dia kejayaan demi kejayaan, kejayaan demi kejayaan dalam negeri dan luar negara, di Afrika, di Zimbabwe dan di tempat-tempat yang lain, mengusahakan lumbung emas. Apa dia kata, tuan-tuan? Apa yang dia dapat tu bukan untuk dirinya seorang. Apa yang dia dapat tu bukan untuk menunjukkan dirinya. Akulah yang kaya, akulah yang jutawan, akulah yang hebat, akulah semuanya. Tetapi diinfakkannya, tuan-tuan, diinfakkannya. Hantar orang pergi Mekah, hantar orang berumrah. Bina, tuan-tuan, bina Mahat Tafiz, sekolah nun di Indonesia. Yang sekolahnya, tuan-tuan, terseragam dinamakan nama dia. Masjid atau surau dalam sekolah itu namakan emak dia. Bilik-bilik, tuan-tuan, bilik-bilik asrama dan sebagainya, asrama 1, asrama 2, asrama 3, asrama 4 dinamakan anak-anaknya dan isterinya. Cantik, tuan-tuan. Dan dia menyumbang di Afrika, dia menyumbang, dia berdakwah, tuan-tuan dan puan. Ini yang namanya dakwah bilhal, dakwah dengan projek, dakwah dengan sesuatu yang tangible, dakwah memberi makanan, dakwah memberi pakaian. Oh, tuan-tuan, di Afrika orang miskin. Dan dia disukai. Dia disukai, semua orang suka dekat dia, tuan-tuan. Dan saya sudah menyaksikan, saya pernah bersama-sama dengan dia juga pergi Zimbabwe, pergi South Africa,
pergi Zambia, dan beberapa tempat-tempat lagi kita pergi, tuan-tuan. Alhamdulillah, nampaknya bagus kerana kita menunjukkan akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus, tuan-tuan dan puan, tunjukkanlah akhlak yang bagus. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, saya ingat kita syukur, tetap syukur pagi ni, syukur pagi ini. Dan kita harap tuan-tuan dan puan, pagi ni, pagi minggu ini 19 hari bulan 7 hari ini, tuan-tuan, InsyaAllah mari kita melakukan satu perubahan. Macam malam tadilah, keempat-empat ahli panel malam tadi, kita kena berubah. Dan kita kena ambil satu points of change, a points of reformation untuk diri kita, tuan-tuan. Kita kena berubah. Berubah daripada apa, tuan-tuan puan? Agak jauh daripada Allah, mendekati Allah. Malas beribadah, mula rajin beribadah. Tak pergi masjid, mula melangkahkan kaki ke masjid. Tak duduk dalam majlis ilmu, mula selesakan diri duduk dalam majlis ilmu. Tak suka jumpa orang alim, mula menjadikan orang alim sebahagian daripada rentetan sahabat-sahabat kita. Tuan-tuan, tak baca Quran, tak tahu baca Quran, mula terfikir, aku nak cari satu guru secara private, aku nak belajar Al-Quran. Dan tuan-tuan, semalam disebutkan, Tuan Haji Aziz Mat menyebutkan, tuan-tuan, apa dia katanya? Dia nak menyerukan, jangan malu, jangan malu, jangan malu. Jangan malu nak belajar Quran, jangan malu nak belajar fardu ain, jangan malu nak ke masjid, jangan malu nak ke surau. Inilah di antaranya, tuan-tuan, benteng-benteng yang perlu dibina, tembok-tembok yang perlu dibina, kota-kota yang perlu dibina untuk memungkinkan kita melakukan sesuatu di luar daripada garis yang disyaratkan oleh Allah. Akhirnya apa yang kita lakukan tu insya-Allah akan diterima oleh Allah. Ilmu yang tuan-tuan ada adalah merupakan paksi untuk amalan kita diterima atau tidak diterima. Amalan, tuan-tuan, merupakan paksi yang kedua, sama ada amalan-amalan kita, ibadat-ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Niat tadi, niat yang pertama dan utama, niat kita ni, niat kita adakah untuk Allah atau sebaliknya? Yang keempat, tuan-tuan, yang kita ulas semalam tu ialah cara kita melaksanakan. Ikut jaga Nabi ke, ikut cara sendiri ke, ikut cara tok nenek moyang kita ke, atau ikut siapa? Kalau ikut tok nenek moyang dan sebagainya, it is cultural. Kalau tuan-tuan ikut moyang nenek dan sebagainya, it is ethnicity, tuan-tuan. Kalau ikut moyang, kalau ikut bapa mak kita pun tak tahu apa sumber mereka lakukan, kita ikut dia. Padahal itu merupakan syirik, sama ada syirik besar atau syirik kecil. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pun tak tahu kerana tidak ada ilmu, tuan-tuan dan puan. Bayangkan kita yang kecil-kecilnya, saya ingat lagi di kalangan kita ada hari-hari yang baik, hari-hari yang tak baik. Tuan-tuan, minggu-minggu yang baik, ada minggu-minggu yang tak baik. Bulan-bulan yang baik, bulan-bulan yang tak baik. Ingat tak bulan Safar, tuan-tuan? Bulan Safar, bulan yang tak baik, bulan musibah. Alhamdulillah sekarang dah tak ada dah. Sekarang dah tak ada dah, tuan. Sekarang dah tak ada dah. Saya kecil-kecil dulu ada mandi Safar, namanya mandi Safar. Sekarang dah tak ada dah. Bomoh-bomoh, tuan-tuan, tangkal-tangkal, alhamdulillah dah tak ada dah. Itu syirik. Jumhur ulama mengatakan segala tangkal, segala bomoh, devoid agama Allah, devoid kebesaran Allah, tak berkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syirik. Yang ini, tuan-tuan, kena panggil ulama bincang lanjut. Dan dalam program ini, tuan-tuan, sama ada program pagi atau program malam. Program malam saya akan jadikan salah satu tajuk, mungkin 1-2 siri membicarakan syirik, sama ada syirik besar atau syirik kecil, syirik yang nyata atau syirik yang tersembunyi. Kita kena discuss, kita panggil pakar-pakarnya, ilmuwan-ilmuwan. Ini dalam bidang apa, tuan-tuan? Ini bidang akidah, ini bidang tauhid, bidang akidah. Teman-teman yang pergi belajar, tuan-tuan, di Kahirah, yang pergi belajar di Madinah, pergi belajar di Jordan, pergi belajar di Yaman, pergi belajar di Maghribi, belajar di UKM, belajar di USIM, belajar di UM, belajar di USM, belajar di UITM, UTM, di mana-mana pun mereka belajar. Pastinya mereka didedahkan di ilmu tauhid, ilmu akidah. Dan salah satu daripadanya, saya terlalu yakin mereka membincangkan hal syirik, al-syirk billah, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian,
Sekarang ni kita nak tengok sikit, nak intai-intai sikit. Apa yang kita nak intai tuan-tuan ya? Kita nak intai tajuk pada pagi ini ialah amalan yang ditolak. Allah, tuan-tuan minta, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, terimalah amalan ini walaupun sedikit. Terimalah amalan ini walaupun tidak sempurna, wahai Allah. Terimalah amalan ini walaupun jauh daripada amalan yang dibuat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah amalan ini. Oleh kerana dhaifnya kami, inilah yang mampu kami bagikan setakat ini, wahai Allah. Dan ini tuan-tuan, ini kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi tuan-tuan, diri saya, diri tuan-tuan dan diri seluruh umat Islam. Mari kita jadikan diri ini sebagai alat utama untuk kita menyembah Tuhan yang suci dan dan mengikut sunnah cara kehidupan untuk menjadikan kita diri yang orang Islam, mengamalkan amal Islam mengikut cara yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat kemarin semalam apa syaratnya untuk ibadah kita diterima oleh Allah? Apa syaratnya supaya ibadah tidak ditolak? Pertama, niat. Tuan-tuan lepas niat tuan-tuan, yang kedua selepas niat ialah apa yang kita lakukan supaya ibadah kita tidak ditolak itu, kita lakukan sesuatu itu tuan-tuan dan puan ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut cara Nabi. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, apa yang kita lakukan setelah ikut cara Nabi, niat, ikut cara Nabi, sesuatu yang kita lakukan itu tidak termasuk dalam perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah. Mesti perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah. Itu dia. Kalau makanan, mesti yang halal. Kalau perbuatan, mesti yang diwajibkan, yang difardukan, bukan yang diharamkan. Ni. Yang keempat tuan-tuan, yang keempat, kita hendak bila kita melakukan semuanya ini, pelakunya mesti terlebih dahulu menyempurnakan amalan-amalan fardu yang wajib baginya. Salat, tak salat, sembahyang, tuan-tuan, kalau tak salat, amalan tak diterima. Mendermalah seluruhnya tuan-tuan. Seluruh masjid dalam dunia ada derma kita, tapi tak salat. Derma itu tak ada catatan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti di padang mahsyar tidak ditunjukkan itu sebagai satu catatan. Allah tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan, tak salat. Ramai tak penerima, tak salat, ramai. Ramai tak penerima, tidak jaga hubungan dengan Allah, ramai. Ramai tak penerima yang tak ikut kehidupannya dengan sunnah, jalan yang diteruskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ramai. Ramai tak penderma-penderma, memang suka menderma, tapi mulut mereka bacul. Mereka persoalkan Quran, mereka persoalkan hadis, mereka persoalkan jalan hidup yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka persoalkan kehidupan yang berteraskan kepada sunnah Allah tuan-tuan. Mereka mempersoalkan keasaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sebab itu yang keempat tuan-tuan, yang kelima, untuk menjadikan amalan itu diterima Allah. Ingat semalam tuan-tuan, amalan itu mestilah natijah akhirnya menguntungkan agama. Natijah akhirnya menguntungkan agama. Natijah akhirnya menguntungkan Islam. Natijah akhirnya menguntungkan umat Islam. Natijah akhirnya memberi manfaat kepada mereka yang Islam dan yang bukan Islam. Supaya tuan-tuan, apa yang kebaikan kita lakukan itu menggamit manusia kepada Islam, menggamit manusia menyayangi Allah, menggamit manusia menyayangi Rasul, tuan-tuan dan puan, menggamit manusia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tuan-tuan, balik tadi amalan yang ditolak. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita rehat sebentar dalam masa 1 minit begitu. Yang pertama, dalam masa rehat ni tuan-tuan, saya nak ingatkan, insya-Allah tuan-tuan pergi kepada page saya, Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Insya-Allah tuan-tuan, ada satu paparan baru di situ. Dah 2 hari paparan baru itu. Apa tuan-tuan? Paparan baru, kita ada sijil wakaf. Sijil wakaf tunai, sijil wakaf tunai RM10, RM50, RM100, RM500, RM1,000. Untuk apa tuan-tuan?
untuk bangunkan anjung husnul khatimah. Berwakaflah, tetap wakaf. Anjung husnul khatimah dibangunkan dengan harga 12 juta ringgit. Sumber dananya wakaf, zakat, infak, sedekah, fidyah, amal jariah, fi sabilillah. Satu sen pun tidak berniat, berhajat untuk mendapatkan keuntungan. Fully non-profit making. Tuan-tuan, 100% non-profit making. Dermalah tuan-tuan ni. Tuan-tuan lihat dalam page saya Datuk Dr. FB page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, ada paparan baru. Tuan-tuan lihat dah kat situ tuan-tuan, insya-Allah ada keratan untuk tuan-tuan mewakafkan RM10, RM50, RM100, RM500, RM1000. Tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan puan yang saya ingatkan kita ada buku, tiga buku ni tuan-tuan. Ni 3 buku ni. 3 buku ni tuan-tuan ni. Alhamdulillah. Ni 3 buku. 3 buku tulisan saya ni tuan-tuan. 3 buku ni tulisan saya. Alhamdulillah. Ni. Tuan-tuan, buku yang pertama ni dia. Ni dia. Buku yang pertama tuan-tuan ni. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya tak jemu-jemu tuan-tuan, tak jemu-jemu menayangkan buku ni sebab inilah amal saleh, inilah amal jariah. Yang menyayangkan ini, yang saya menayangkan ini amal saleh. Saya yang mengarang buku ini amal saleh. Saya yang mencetak buku ini amal saleh. Saya yang mengedarkan buku ini amal saleh. Tuan-tuan yang mendapatkan buku ini amal saleh. Sebab seluruh kutipannya insya-Allah selain daripada membiayai penerbitan buku ini, hasil daripada itu kita wakafkan, kita masukkan, kita infakkan ke dalam tabung dana membina anjung husnul khatimah. Tak ada sia-sia tuan-tuan, tak ada sia-sia. Yang kedua tuan-tuan, buku ni. Ini buku yang kedua. Tuan-tuan tengok ni buku ni. Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Dapatkan buku ni tuan-tuan, dapatkan buku ini insya-Allah untuk kita mati dalam husnul khatimah. Persediaan untuk mati dalam husnul khatimah, menjadikan insan-insan kita kekasih Allah. Kita menjadi kekasih Allah tuan-tuan. Buku ini menceritakan lebih kurangnya macam mana caranya tuan-tuan dan saya dimasukkan dalam kategori insan-insan yang disayang, dikasih, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mati dalam husnul khatimah. Dan buku ni buku yang terakhir ni tuan-tuan ni. Ni. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Masya-Allah tuan-tuan. Hadiahkan kepada isteri, hadiahkan kepada anak-anak perempuan, hadiahkan kepada menantu, hadiahkan kepada pengantin baru, hadiahkan kepada orang menyambut anniversary perkahwinan. Hadiahkan untuk apa pun tuan-tuan. Dapatkan buku ini diletakkan dalam perpustakaan pejabat, perpustakaan kilang, perpustakaan pejabat korporat, perpustakaan kampung, perpustakaan daerah, perpustakaan yayasan-yayasan, dan di mana? Perpustakaan sekolah, perpustakaan college, perpustakaan universiti. Tuan-tuan, 3 buku ni tuan-tuan dapatkan untuk perpustakaan. Dan tuan-tuan dan puan, ketiga-tiga buku ini boleh diseminarkan tuan-tuan Kita seminarkan buku ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan kita boleh seminarkan buku ini. Terbalik. Kita boleh seminarkan buku ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan saya akan datang bersama dengan teman-teman. Seminar setengah hari kita panggil tuan-tuan. Seminar setengah hari mengenai setiap satu buku ni. Satu buku satu hari, satu buku satu hari. Bila-bila lapang kita datang. Seminarnya setengah hari. Seminar yang bermula dengan sembahyang sunat duha dan sembahyang hajat berjamaah. Sembahyang sunat duha, sembahyang sunat hajat berjamaah, dengan kita bermunajat, dengan kita berdoa, menitiskan air mata sebelum kita memulakan seminar setengah hari membincangkan salah satu buku. Katakan tuan-tuan, seminar setengah hari membincangkan buku bertajuk Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Seminar setengah hari membincangkan Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Kita mulakan dengan sembahyang
sembahyang duha dan sembahyang hajat, semuanya sekali peserta akan sembahyang duha, sembahyang hajat. Sebab itu tempatnya eloknya di masjid, di surau, supaya sesuai tempatnya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu barulah kita mulakan seminar setengah hari, pukul 9 sampai pukul 1 tengah hari. Kontak kita tuan-tuan, kita boleh pergi ke Brunei, kita boleh pergi ke Singapura, kita boleh pergi ke mana-mana tempat di Malaysia, di Kota Kinabalu, di Sarawak, di Kuching, di mana-mana pun kita boleh pergi mengadakan seminar setengah hari ini. Kontak kita tuan-tuan di telefon tuan-tuan di hujung sebelah bawah, sebelah kanan bawah, hujung bawah kanan, tuan-tuan akan tengok nombor-nombor yang boleh tuan-tuan tanyakan, angkat telefon, tanyakan program seminar setengah hari ini, insya-Allah. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan yang saya nak sebutkan juga tuan-tuan dan puan lagi saya nak ingatkan bahawa dalam page saya, FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali, ada paparan baru. Tuan-tuan lihat kat situ tuan-tuan, ceraian-ceraian, cebisan-cebisan untuk wakaf. Wakaf untuk membangunkan Anjung Husnul Khatimah. Wakaf nilainya RM10, wakaf tunai RM10, RM50, RM100, RM500, RM1000 dan sebagainya. Marilah kita sama-sama kita bangunkan tuan-tuan. Sama-sama kita bangunkan atas nama Allah, atas nama Nabi-Nya, atas nama amal saleh, amal jariah, atas nama supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, insya-Allah kita juga ada taska kita, nursery namanya First Move Childcare Center. First Move Childcare Center yang kita uruskan, yayasan kita uruskan tuan-tuan dan puan, insya-Allah sekarang ada 8 cawangan 2 di Bangi, 1 di Kajang dan 5 di Kuala Lumpur. Kita baru beroperasi 1 tahun 3 bulan, belum dapat untung lagi. Bila dapat untung nanti, keuntungan akan disalurkan kepada Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, inilah yang kita lakukan. Seluruhnya Anjung Husnul Khatimah, Anjung Husnul Khatimah, Anjung Husnul Khatimah. Sebab inilah tuan-tuan dan puan, insya-Allah satu inisiatif non-profit making yang akan siap dalam 2 tahun, 2 tahun setengah akan datang ni, untuk kita menyediakan program pendidikan hujung usia untuk mati dalam Husnul Khatimah. Saya ulang, program pendidikan hujung usia untuk mati dalam Husnul Khatimah secara yang berstruktur, secara yang formal, ada silibusnya, ada kurikulumnya, ada pengurusannya, ada pentadbirannya. InsyaAllah inilah yang kita akan lakukan tuan-tuan dan puan. Sekarang ni tuan-tuan saksikan sikit tuan-tuan lembaran-lembaran sedikit sebentar daripada Yayasan Sabah. Silakan. Anjung Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan, bacakan buku ini, insya-Allah inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya, yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang dirahmati sekalian, saya ingatkan lagi, tadi saya baca sepotong ayat dari surah Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain daripadanya, maka sesungguhnya Allah mengharamkan syurga dan tempat kembalinya di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengharamkan syurga
dan tempat kembalinya di neraka Allah Subhanahu Wa Taala mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita tengok, saya katakan tuan-tuan, oleh kerana perbincangan ini sangat mendalam, perbincangan ini perlu diperluaskan, perbincangan ini perlu tuan-tuan dan puan, tuan-tuan mempunyai ilmu yang jelas, yang mantap, yang terang benderang. Dan insya-Allah dalam salah satu program kami nanti secara bersiri mungkin saya akan adakan satu program tajuknya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting, sangat-sangat penting, sebab dalam Islam ni tuan-tuan dan puan, kita tegak atas 3 tiang utama, tiang serinya Islam ini. Akidah, syirik adalah salah satu daripada perbincangannya. Yang kedua, syariah, dan ketiga ialah akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Yang kita bincang tuan-tuan dan puan, dan siri yang ketiga ni ialah tuan-tuan, amal yang ditolak, amalan yang ditolak. Masuk dalam bidang mana? Dalam bidang kebanyakan pembincangannya ialah bidang akidah. Dan bidang akidah, bidang tauhid, tuan-tuan, tauhid. Jadi kita membincangkan tuan-tuan tentang keesaan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu biasanya bila kita membincangkan tauhid, tentang bincangkan tuan-tuan tentang kehebatan dan keagungan ilmu tauhid dan bagaimana kita mempraktikkan dalam hidup kita, biasanya permulaannya kita mengkaji akidah ini dengan kita meneliti terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, dan saya nak menyebutkan kalau kita sebut tentang syirik, tentang syirik adalah perbuatan yang menyekutukan Allah. Syirik ini secara ringkasnya, nanti tuan-tuan secara dalamnya, secara luasnya kita akan adakan program khas. Nanti kita akan panggil orang-orang dan pakar-pakarnya yang memang ilmuwan agamawan, yang memang terdidik dalam ilmu akidah ini. Seronok kita dengar nanti, dan saya akan bersama dengan mereka untuk menyanyikan soalan-soalan kepada mereka nanti, tuan-tuan, insya-Allah. Tunggukan masanya nanti, kita akan beritahu pada tuan-tuan dan puan. Okey, syirik artinya adalah perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita menyekutukan Allah? Perkataan, melalui perkataan. Tuan-tuan, kita menidakkan Allah melalui perkataan. Tuan-tuan, kita mengenepikan Allah melalui perkataan. Kita tidak mengagungkan Allah melalui perkataan. Kita memuliakan makhluk lebih daripada Allah melalui perkataan. Tuan-tuan, kita hina Allah melalui perkataan. Kita hina Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perkataan. Kita hina kitabnya, kitab sucinya Al-Quran melalui perkataan. Kita hina kumpulan-kumpulan hadisnya yang namanya hadis Bukhari, Muslim dan hadis-hadis yang sahih itu. Tuan-tuan, inilah perkara yang tadi itu perkataan. Yang kedua, pegangan. Perbuatan menyekutukan Allah dari sudut pegangan, i'tikad dia, pegangan dia. Apa pegangan kita? Apa pegangan, tuan-tuan? Kalau kita tengok dalam keadaan orang yang moden ni, tanyakan pegangan ni, apa dia punya i'tikad dia? Dia tak boleh jawab, tuan-tuan. Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Siapa dia? Dia tak boleh jawab. Apa guna dia datang ke dunia ni? Dia tak boleh jawab. Apa misi datang ke dunia? Apa misi dia? Apa visi dia? Dia tak boleh jawab. Kenapa kamu datang ke dunia? Dia tak boleh jawab. Kemana kamu nak balik? Dia tak boleh jawab. Sementara kamu di dunia ini diberikan umur 70 tahun, 80 tahun, kamu nak buat apa? Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab mengikut jawapan yang sepatutnya terkandung dalam ilmu tauhid. Jawapan yang merangkumi ilmu akidah. Jawapan yang merangkumi antaranya ilmu usuluddin. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah dia perkara-perkara. Kemudian tu perkataan, pegangan, perbuatan kita, tuan-tuan dan puan. Kita hina. Kita tak pergi masjid, kita menghinakan orang masjid, kita hinakan jawatan kuasa masjid, kita fitnahkan. Itu pun dah masuk sebagainya syirik. Kita hina Al-Quran. Tuan-tuan, dalam salah satu program kita, anak muda 4 orang, anak perempuan semuanya, salah satu negeri di Malaysia ni, salah seorang daripada yang 4 orang tu pijak Quran, tuan-tuan, pijak Quran. Jadi macam mana, tuan-tuan? Anak perempuan kita umur dalam 17-18 tahun pijak Quran.
macam mana? Itu 17-18 tahun. Yang 78 tahun macam mana tuan-tuan? Yang 80 tahun macam mana? Macam mana kita? Inilah tuan-tuan hebatnya perbincangan mengenai amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya syirik. Kemudian tu syirik i'tiqad. Tuan-tuan dan puan, antaranya menjadikan makhluk yang bernyawa atau tidak bernyawa sekutu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bernyawa, kita tuan-tuan sampai mengagungkan seorang manusia, itu dah syirik. Kita agungkan dia, bila dia datang, tuan-tuan, sanggup kita hilang asar, hilang maghrib, hilang isya, nak sambut orang itu datang, nak makan dengan dia, nak raikan dia, nak duduk sebelah dia. Syirik. Syirik kepada makhluk yang bernyawa. Syirik kepada makhluk yang tidak bernyawa, sembah patung-patung. Sembah buah-buahan, sembah limau, sembah apple. Betul? Sembah benda yang boleh dimakan, benda yang tak boleh dimakan. Sembah barang-barang di laut, sembah hantu-hantu laut. Aduh. Banyaklah tuan-tuan, banyak ya. Tuan-tuan sedar atau tidak sedar, banyak berlaku. Tuan-tuan dan puan yang terhormat sekalian ya. Sebab itu jenis syirik ni, kita tengok jenis syirik tuan-tuan ya. Jenis syirik, ada syirik akbar, syirik besar. Ada syirik kecil, syirik besar. Apa antara syirik besar? Syirik zahir, syirik jali, syirik zahir, syirik zahir. Apa lagi satu? Syirik batin, syirik khafi, syirik batin, syirik yang tersembunyi. Allah tuan-tuan. Itu sebabnya saya nak panggil betul-betul orang pakar dalam bidang akidah ini datang dalam program kita ni. Biar dia 1 jam setengah, biar 2 jam. Kita nak betul-betul mantap. Sebab tuan-tuan dan puan, inilah dia asas Islam. Asas menjadi orang yang beriman. Asas amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asas itu tegak atas nama akidah. Syirik tak syiriknya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik, seluruh amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita perlu betul mengetahui, kalau boleh dengan luas, dengan dalam, sedalam tuan-tuan dan puan, insya-Allah, untuk meyakinkan diri kita, meyakinkan orang lain bahawa kita tidak akan bersekongkol dan terlibat dengan apa juga perkataan, dengan apa juga perbuatan, dengan apa juga persembahan, dengan apa juga i'tiqad yang menyungutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan ya, kita lepas tu kemudian tu yang syirik yang kecil termasuklah bersumpah dengan nama selain daripada Allah. Setengah-setengah ulama mengatakan ini syirik kecil, tapi setengah ulama mengatakan itu pun dah syirik besar. Tapi ini perbincangan ulama. Nantilah bila kita bincang perkara ni, kita bawa ilmuwan-ilmuwan dari segi akidah ni, tuan-tuan akan tengok dia punya macam mana tu ulasan-ulasan mereka. Tuan-tuan boleh kemukakan soalan. Ini banyak soalan boleh dikemukakan nanti insya-Allah. Tentu bersumpah dengan nama Allah selain daripada Allah. Tangkal, jampi, sihir, tukang tilik. Tangkal, jampi, sihir, tukang tilik, tangkal, tukang meramal, tuan-tuan, syirik. Apa lagi? Bernazar selain daripada Allah. Bernazar selain daripada Allah. Aku kalau anak aku lulus nanti aku potong kambing. Habis. Potong kambing. Lulus, aku nak potong kambing kerana anak aku lulus. Dengan cemerlang. Tak boleh. Kemudian tu menyembelih selain daripada Allah. Mantu riak pun tuan-tuan, riak pun termasuk dalam syirik-syirik tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan ya, untuk kita harap insya-Allah ya. Dan ada juga tuan-tuan syirik dikaitkan dengan dosa besar. Dosa besar dikaitkan dengan syirik. Ada perkaitannya. Sama ada tepat atau tak tepat perkaitannya, tetapi pastinya dosa-dosa besar ni ada kaitan langsung dengan syirik. Apa dosa besar? Mensyirikkan Allah memanglah syirik. Derhaka kepada ibu bapa, membunuh nyawa, penyaksian palsu, memakan harta anak yatim, makan riba, lari daripada medan peperangan, dan menuduh perempuan-perempuan muslim yang suci itu berzina. Tuan-tuan, ini adalah perkara-perkara yang ada kaitan langsung. Syirik besar, syirik yang dalam, syirik yang luas, syirik yang sangat-sangat kita takuti kalau kita terlibat, tuan-tuan dan puan. Antaranya berkaitan dengan dosa-dosa besar ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang berkesilan, insya-Allah ya, kita
kita haraplah tuan-tuan ya, bahkan minta maaf tuan-tuan dan puan ya, syirik juga kita menghukum selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga hukuman selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun dimasukkan sebagai perbuatan syirik. Tuan-tuan tengok sajalah hukuman-hukuman yang kita buat di dunia ini, hukuman-hukuman yang kita buat dalam masyarakat, hukuman-hukuman yang kita buat untuk mentadbir manusia, mentadbir umat ini, sama ada hukuman itu selari dengan kehendak Allah atau tidak selari dengan kehendak Allah, itu pun dimasukkan dalam rangkaian perbincangan mengenai syirik kepada Allah Subhanahu, menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan ada baiknya pada saya. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya ingatkan beberapa perkara. Selagi pukul 12.30 hari ini, 12.30, tuan-tuan pergi kepada FB page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Tuan-tuan akan tengok ada paparan-paparan tuan-tuan dan puan dalam Instagram, dalam YouTube. InsyaAllah tuan-tuan, video-video terbaru yang ringkas, yang pendek, antara 10 ke 15 minit begitu, menyentuh berbagai-bagai tajuk. Pukul 12.30 pergilah tuan-tuan kepada Instagram kita, Datuk Dr. Hassan _Ali. Dr. Hassan, tak ada Datuk, Dr. Hassan _Ali. Kalau YouTube tuan-tuan, Dr. Hassan Ali, Dr. Hassan Ali. Kalau Instagram, Dr. Hassan _Ali. Tuan-tuan insya-Allah. Dan kepada kita punya page, FB page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, tuan tengok ada paparan baru tuan-tuan. Ada situ namanya wakaf tunai. RM10, RM50, RM100, RM500, RM1000. Dermalah tuan-tuan, belilah tuan-tuan, dapatkanlah wakaf itu insya-Allah untuk kita bangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. 12 juta ringgit dibangunkan secara non-profit making. Kita terima tuan-tuan, zakat kita terima, wakaf kita terima, infak kita terima, sedekah kita terima, fidyah kita terima, amal jariah, amal saleh kita terima, non-profit making. Dan kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah buku-buku yang ada tuan-tuan dan puan, silalah lihat-lihat buku itu, dapatkan buku itu tuan-tuan dan puan. Seluruh hasil daripada jualan buku itu juga kita masukkan dalam dana Anjung Husnul Khatimah. Dan kita juga ada tuan-tuan, insya-Allah kita ada taska, kita ada nursery namanya First Move Childcare Center. Belum ada keuntungan lagi. Nanti bila ada keuntungan, kita salurkan untuk pembinaan, pembangunan dan pengurusan Anjung Husnul Khatimah. Pada masa yang sama tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita syukur, sangat-sangat syukur tuan-tuan dan puan. Apa dia? Tuan-tuan, semalam yang kuliah subuh kita sehingga hari ini telah mencecah reach-nya, telah mencecah lebih daripada 100,000 tuan-tuan, 100,000. Dua hari yang lepas, 3 hari yang lepas pun sudah mencecah lebih 100,000 tuan-tuan dan puan. Maknanya sambutannya, saya ucapkan berterima kasih sambutan saudara. Saudara like and share, saudara like and share, saudara like and share, saudara tag kawan-kawan tuan-tuan, like and share. Inilah pahala yang paling mudah. Tekan saja butang-butang itu, tekan butang share tuan-tuan itu yang paling mudah untuk dapatkan pahala. Bila lagi tuan-tuan, bila lagi kita nak menambah pahala ni. Innal hasanati yusbiduna sayyiat, bahawa yang baik itu akan menutup benda-benda yang tidak baik yang kita lakukan selama ini. Pahala menutup dosa-dosa yang kita lakukan. Inilah yang perlu kita lakukan. Dan untuk ini tuan-tuan, sikit je tekan button dalam handphone kita, tekan button dalam smartphone kita ini, untuk kita sharekan kawan, untuk kita likekan kawan kita, untuk mereka bersama-sama tuan-tuan menikmati hidangan ilmu yang disampaikan oleh para ilmuwan, agamawan, ahli-ahli profesional dan orang biasa saja, untuk menyajikan ilmu kita, mereka kepada kita insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan, saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh kita punya followers, kita punya likers sejak 127 hari yang lalu, 170 pagi, 170 malam, 170 tengah hari, mereka bersama dengan kita. Tanpa anda, siapalah kami. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah.